warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida waliyyan mursyida. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن الغافلين برحمتك. Dalam kuliah lepas kita telah jelaskan macam mana Allah sebut pada hari akhirat ini kita terbagi kepada 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa. Kamu itu akan terbagi kepada 3 golongan. Jadi as-sabiqun. Pertama as-sabiqun, golongan muqarrabun. Ashabul yamin, golongan kanan. Dan juga yang terakhir golongan kiri. Jadi Rasulullah SAW sebut, dia pun dalam surga ini dia berbeza darjat. Darjat yang antara darjat yang paling istimewa dalam surga ini dibagi ashabul ghurf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata, inna ahlal jannah la yatara'awna. Sesungguhnya penghuni syurga la yatara'awna, mereka akan melihat, menyaksikan ahlul ghuraf min fawqihim, penghuni ghuraf, satu maqam yang khusus dalam syurga, min fawqihim, di atas mereka. Penghuni syurga yang lain melihat mereka di atas mereka. Kama tara'awna al-kawakib nuri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq, bagaikan melihat al-kawkab nuri, bintang yang bersinar yang keluar dari sebelah timur. Kita nampak bintang yang keluar kan? Di dunia ni kita nampak bintang tu. Begitulah ahli syurga nanti melihat. Ini ahli syurga ya. Ahli syurga melihat mertabat asharul ghuraf dalam syurga nanti. Bagaikan kita melihat sekarang bintang yang bersinar keluar di sebelah timur. Awil maghrib, atau pada sebelah barat. Kita nampak yang kena bintang berjalan keluar bersinar gitu. Begitulah penghuni syurga yang lain nampak mereka. Nampak ashabul ghuraf ini, maqam yang paling istimewa dalam syurga. Litafaduli bainahum, kerana tak sama darjat mereka. Yang lain nampak mereka nak bersinar tu siapa? Siapa tu? Haji. Allah Subhanahu di sana ada kita kan. Sebab tu dia kata ahli syurga. Yang darjat atas, yang darjat bawah dia tak naik darjat atas. Kalau yang darjat atas sudi nak ziarah dia, bolehlah mereka berjumpa. Kalau yang darjat atas sudi nak ziarah, teringat nak ziarah kawan dia. Yang dia darjat bawah tak boleh naik ke atas, sebab dia tak sampai darjat. Innal ahlal jannah yatara'awna ashabal ghuraf kama yatara'awna al-kawkab durri ghadir. Bagaikan melihat kita di tengok bintang, tengok saja, nak sampai tak boleh. Jadi ini kelebihan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu berlomba-lomba tak apa. Sebab tu buat ibadat untuk dapat syurga tak apa. Jika orang kita syirik, tak syirik. Sebab Allah sendiri yang bagi kita, tawar begitu kepada kita. Tak syirik. Sebab tu kita ibadat ada 3 darjat yang tak keluar daripada ikhlas. Pertama, maqam yang paling tinggi sekali, beribadat semata-mata kerana Allah, semata-mata mencari redha Allah. Itu darjat paling tinggi. Yang kedua, beribadat nak syurga, nak lari daripada neraka, tak apa, masuk di ikhlas lagi. Yang ketiga, beribadat takut Allah tipu bala. Nah, kalau kita
wah dia nak tarik rezeki aku. Tak apa, masuk ikhlas lagi. Ini 3 darjat. Puasa sebab apa? Sebab takut. 1, aku puasa wajib dan juga kepada kesihatan. Tak, sebab Allah sum tasihu, berpuasalah untuk sihat. Berpuasa untuk dapat sihat tak keluar daripada martabat ikhlas lagi, tapi martabat paling bawah. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله أكبر. Allah janjikan kepada orang beriman jannah, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah janjikan. Wa masakin tayyibah, dan tempat tinggal yang baik, yang indah di syurga ada. Allah cerita tentang syurga, tapi Allah sebut apa? Wa ridwanullahi akbar, dan redha Allah itu lebih besar dari semuanya. Daripada syurga, daripada apa yang diberikan. Jadi siapa yang beribadat semata-mata mencari keridhaan Allah, dia maka ikhlas yang pertama. Sebab Allah sebut wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah lah yang paling besar. Jadi 3 sebab tu macam kita baca. Okey, saya ulang balik. Ini 3 darjat ini tak keluar daripada darjat ikhlas. Pertama, beribadat semata-mata mencari keridhaan Allah. Ini kepuncak keikhlasan. Kenapa bersama? Dia Tuhan aku, supaya dia redha pada aku. Yang kedua, beribadat nak syurga. Man shalla fi yawmihi wa laylati 12 banallahu bi qasran fil jannah. Allah sebut, siapa yang solat sehari semalam, tidak termasuk solat fardu dia, 12 rakaat, dia jaga betul 12 rakaat, banallahu bi qasran fil jannah, Allah akan bina mahligai dalam syurga. Jadi Rasulullah sebut itu, dia pun hari-hari dia jaga 20 rakaat sebab nak dapatkan mahligai yang dijanjikan. Tak apa, termasuk dari salat lagi. Yang ketiga, man qara'a suratul Waqi'ah lam tusibul faqatu abada. Sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, dia tidak akan sekali-kali ditimpa kepampaan, kefakiran, kemiskinan buat selama-lamanya. Hari-hari dibaca surah Al-Waqi'ah sebab apa? Sebab tak mau bagi apa, tak mau bagi rugi, tak apa, termasuk dari ikhlas. Sebab itu dijanjikan oleh Rasulullah. Tak keluar riak. Selepas tu baru jadi riak. Okay. Jadi tinggi dari markah mereka. Ashabul Ghuraf, macam kita tengok ahli syurga, tengok mereka di syurga nanti, macam kita tengok bintang yang datang dan pergi. Mestilah dia nampak Allah. Siapa tu? Ustaz Yahya. Qul amin Ustaz Yahya. Amin insya-Allah. Siapa tu Ustaz Yahya? Allahu akbar. Amin, qul amin insya-Allah. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Okey. Jadi sini para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri kata, selepas Rasulullah sebut itu, ahli syurga ni tengok mereka macam tengok bintang saja, pergi lagi. Jadi mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manabil anbiya la yabluha ghayruhu. Wahai Rasulullah, kalau begitulah keadaannya, itu hanya menjadi milik para nabi-nabi saja. Sebab ahli syurga ni tengok mereka macam kita tengok bintang di dunia ni. Kalau begitu wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughu ghayruhum. Orang lain tak boleh sampai darjat itu. Jadi Rasulullah sebut, bala walladhi nafsi biyadihi rijal amanu billah wa saddaqul mursalin. Bahkan demi Tuhan yang nyawa aku berada di tangannya, maksudnya tangannya maksud kekuasaannya, mereka adalah bukan hanya para nabi, rijal, lelaki-lelaki, perempuan sekali dah sebut lelaki itu kebiasaan, lelaki dan perempuan, rijal amanu billah, mereka beriman dengan Allah, wa saddaqul mursalin, dan mereka betul-betul membenarkan segala apa yang dibawa oleh para nabi-nabi, semua ada peluang. Wa rahmatu wasi'at kulli syai', jangan malu, minta kepada Allah. Amin, kullu amin insyaallah. Wa rahmatu wasi'at kulli syai', husnul zan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
berbezanya darjat dalam syurga. Jadi Allah terang lagi tentang nikmat yang dikurniakan kepada golongan sabiqun, golongan muqarrabun. Dia sebut walahum min tayrin mimma wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahum min tayrin mimma yashtahun. Dan wa fakihah, buah-buahan apa yang kau pilih. Pilih mereka makan. Hidang di pagi, hidang makan tengah hari, buah yang sama, malam yang sama, tapi rasa sudah berubah. Wa utubihi mutasyabiha, mereka digunakan sama pada warnanya, sama pada namanya, sama pada bentuknya, tapi rasanya sudah berlainan. Makan malam, esok makan rasa lain lagi. Sebab tu di syurga tidak ada kejemuan. Kejemuan hanya sifat dunia. Kadang-kadang orang fikir syurga selama-lamanya, tak cukup kita duduk situ saja. Jemu sifat dunia, cemburu sifat dunia, berdengki, benci, semua itu rasa iri hati dengan orang lain itu sifat dunia. Sebab tu penghuni syurga, dia tengok atas tu, dia tak rasa cemburu. Dia tengok sebab kalau ada rasa cemburu, makna nikmat syurga tak sempurna. Sedangkan nikmat di dunia ini tak sempurna. Macam mana Allah beri nikmat kita di dunia ini tak sempurna, tapi sempurna nikmat di syurga. Sebab tu apabila mereka melihat, dia tidak ada perasaan iri hati, sebab telah dicabut sudah perasaan iri hati. Sekarang kita di dunia mungkin ada dua orang baik. Sebab tu dua orang yang baik, mungkin di dunia dia bermusuh. Mungkin dia bermusuh. Ini baik, ini rajin sembahyang, ini rajin solat, ini rajin solat, rajin puasa dan Quran, tetapi bermusuh. Jadi sebab manusia, dua-dua baik memang. Ini baik, si A baik, si B baik, tapi mereka kenapa bermusuh? Sebab ini sifat manusia. Dan benda ini dia akan tercabut ke jiwa kita, sehinggalah masuk syurga. Sebab tu semua itu ditinggalkan. Tak boleh mahu masuk syurga penyakit rasa tak senang dengan kawan kita. Dia berdua yang baik. Sebab tu ada kedua yang baik dia tak berkawan. Sebab dia tidak ada persahaman. Sebab Allah sebut wa nad'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut perasaan tak senang kepada saudara. Perasaan tak senang, perasaan geram, tak suka bagi cabut. Biar berdua orang baik. Sebab dalam kaedah ilmu hadis, naqlul aqran la yu'tabar. Dua ulama hadis mereka hidup sezaman. Kalau ulama hadis ni kata si A ni tak boleh dipakai cakap dia, jadi lemah hadisnya, kita tak boleh terima sebab mereka hidup sezaman. Sebab ada kemungkinan dia timbul perasaan tak senang. Sebab tu dalam hadis kritikan Imam Sayuti kepada Sakhawi tak boleh diterima. Kritikan Sakhawi kepada Imam Sayuti juga tak boleh diterima. Sebab mereka hidup sezaman. Jadi dia ada sebab tu sehingga diriwayatkan Ali berkata, sewaktu baca ayat ni, wa nad'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana, kami cabut perasaan tak senang daripada hati mereka dan mereka juga saudara. Dia kata arju an akuna ana wa Uthman min al-maqsudi bi hadhihi al-ayat. Aku harap aku dan Sayyidina Uthman antara yang dimaksudkan dalam ayat ini. Sebab Ali tak menerangi berapa tindakan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab ada berapa tindakan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu para sahabat tak setuju. Contoh dia melantik Abdullah bin Sarh sebagai gubernur di Mesir. Sedangkan Abdullah bin Sarh pernah Rasulullah halalkan darahnya waktu satu Mekah, waktu pembukaan kota Mekah. Dia datang kepada Rasulullah halalkan dia. Ibnu Khattab, Abdullah bin Sarh dan dua orang hamba yang suka menyanyi kira Rasulullah. Ibnu Khattab sempat dibunuh sewaktu dia tengah pegang tirai Kaabah. Dikata Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Khattab muta'alliq bi asratil Kaabah. Ibnu Khattab senang berpegang pada pintu Kaabah itu. Rasulullah kata, "Uqtuluhu, bunuh dia." Bunuh dia di depan Kaabah. Tapi Abdullah bin Sarh, dia asalnya penerima wahyu Rasulullah. Dia murtad, dia lari Mekah dan dia hina Rasulullah. Dia kata, aku yang baca sendiri pada apa dia tulis. Asalnya penerima wahyu Rasulullah. Dia kata, aku tipu Muhammad, aku tulis sendiri sebab Rasulullah tak pandai baca. Jadi Rasulullah halalkan darah dia. Dia pergi waktu pembukaan kota Mekah, dia pergi pada Umar. Dia bagi Uthman sebab dia keluarga Sayyidina Uthman.
bawa menjumpa Rasulullah. Dia minta, jadi setiap Rasulullah minta maaf kepada dia. Rasulullah tunduk kepala dia. Rasulullah tak mau bagi baik pada dia, berjanji setia pada dia. Jadi lama Rasulullah tunggu, baru Rasulullah terima taubat dia. Jadi setelah selesai bagi taubat tu, Rasulullah tanya para sahabat, mengapa kamu tak pegang lehernya sewaktu aku tunduk tadi? Mana waktu tu mengapa kamu tak pegang lehernya? Tapi sahabat kata, mengapa kau tak bagi isyarat kepada kami? Kau tak bagi isyarat, kan kami tahu. Jadi Rasulullah kata, para Rasul tak berkhianat dengan mata. Jadi mereka ini tulaqah al-fatah, orang yang dibebaskan pada sedangkan sebelumnya dihalangkan dalam. Tiba-tiba Sayyidina Osman lantik sebagai gubernur. Jadi para sahabat tak terima. Tapi Osman alasan sebab dia bijak. Dan memang Islam berkembang di Mesir di bawah pemerintahan dia. Jadi Ali kritik. Jadi waktu itu Ali kata, aku harap ayat ni وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا, kami cabut daripada hati mereka perasaan tak senang. Sebab nikmat surga ni maksud. Sebab pernah ada seorang waktu ini Ustaz Zaim Abadi dulu, dia tanya, ada seorang muslimat tanya dia kata Allah sebut dalam Quran, okey, wa fiha ma tashtahil anfus, padanya apa yang tashtahil anfus. Tashtahil anfus, jiwa kita nak semua ada. Walau fiha ma yashtahun, padanya apa mereka inginkan. Jadi dia kata seorang muslimat tanya dia kata macam mana kalau muslimat ni dia teringin nak jadi isteri Rasulullah di syurga, boleh tak boleh? Jadi dia kata macam mana ayat? Okey. Jadi dia kata Allah akan tarik perasaan teringin berkahwin dengan Rasulullah. Di dunia memang teringin nak dapat darjat tu, tapi di syurga sebab nikmat syurga sempurna ditarik. Begitu ditarik perasaan sedih para nabi, contoh Nabi Ibrahim, bapa dan neraka. Di dunia mereka rasa sedih, tapi di akhirat telah tarik perasaan sedih, dicabut perasaan sedih. Sebab nikmat syurga, nikmat yang sempurna, kegembiraan syurga, kegembiraan yang sempurna. Jadi pertama ini bukan hanya dikhususkan oleh untuk para nabi, tapi dia kata apa? Bahkan rijal amanu billah, lelaki-lelaki yang beriman dengan Allah, wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan para rasul. Jadi di antara nikmat negara dia apa? Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, dan hurul 'ain, hurul 'ain. Asalnya hurul ni hurul 'ain yang bermata besar. Orang Arab dia suka perempuan mata besar. Yang mata bulat tu macam mata lembu tu, mata besar tu kan. Sebab tu dia kalau besar syair Arab, dia tengok perumpamaan cantik perempuan, matanya bagi mata lembu, bulat besar tu. Dia suka mata besar. Okey. Yang sebut wahurun ain, dan yang bermata, para bidadari yang bermata besar, hurun ain, para bidadari. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, bagi mereka hurun ain bagaikan ka'amsalil lu'lu'il maknun, bagaikan mutiara yang tersimpan indah dalam bekasnya. Jadi Allah sebut apa? Ka'amsalil lu'lu'il maknun, makna dia tak berubah. Kalau mutiara di tangan kita kadang ada berdebu, ada apa, dia berubah warna kan, kadang tercalat. Ini bukan begitu, dia tak berubah, kekal baru, bagaikan mutiara masih tersimpan dalam kerang dia pun. Makna tak ayat ni, sebab dia la tafsul aidi, tak pernah disentuh oleh mana-mana tangan. Ka'amsalil lu'lu'il, bagaikan mutiara, jernihnya, bersihnya, putihnya, bagaikan mutiara. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, yang tersimpan, belum pernah disentuh oleh mana-mana tangan. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan, belum pernah disentuh sebelumnya jin ataupun manusia, khusus untuk mereka saja, bukan rombongan, bukan dengan memang khusus untuk mereka. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, bagaikan mutiara yang tersimpan indah. Jadi kadang orang perempuan tanya juga,
Untuk lelaki disediakan bidadari. Adakah perempuan untuk yang perempuan punya? Perempuan jiwa dia berbeza pada lelaki. Okey, perempuan dia sayang suami dia, dia sayang suami. Lelaki dia sayang isterinya, dia sayang kuat-kuat. Ya, sayang itu. Yalah, sayang itu bagaikan lampu. Dia boleh menyinari semua orang. Ketawa begitu hakikat dia. Sebab tu Allah syariatkan lagi sampai apa? Okey, kapan Nabi Musa, syariat Nabi Musa kahwinlah berapa banyak pun nak kahwin. Okey, dia diriwayatkan zaman Nabi Isa, satu lelaki satu perempuan. Okey, diriwayatkan bukan riwayat memang syariat kita sampai 4. Sebab diberi jiwa lelaki begitu. Sebab ini perempuan, ya, kalau dia sayang setia. Cinta dia tak pernah berhenti. Lelaki, cinta dia memang cinta sejati, tapi boleh dibelah bahagi. Sebab ini memang berbeza perasaan dan nikmat yang sempurna. Sebab tu jangan risau. Nanti tercemburukan kami lagi Cemburu ditinggalkan di dunia. Perasaan iri hati ditinggalkan di dunia. Sebab tu diriwayatkan kata Aisyah. Hakim, dia kata apa? Nanti para bidadari lewat sebuah hadis. Para bidadari akan berkumpul satu tempat. Dia kata apa? Mereka untuk sebutlah. Hakim, kami ini untuk mereka macam apa? Memuji diri mereka. Okey, mereka kata apa? Kami ini untuk khalidat, kami na'iman, kami ini orang yang berkekalan, maka fatuba, maka berbahagialah sesiapa yang memiliki kami dan kami menjadi milik mereka. Mereka beramai-ramai bila dari berkumpul menyanyi. Kemudian Aisyah cakap, dan waktu itulah wanita ahli syurga daripada dunia ini berkumpul pun. Mereka kata apa? Mereka memuji mereka kan? Berbahagialah sesiapa yang memiliki kami dan kami memiliki mereka. Dan wanita-wanita ahli syurga daripada ahli kumpul di dunia ini, dia kata apa? Nahnul musalliyati, kami bersolat. Wa ma sallaitu, kamu bukan bersolat pun. Kamu Allah ciptakan terus di dalam syurga. Kami nak masuk syurga dengan perjuangan kami. Nahnul musalliyati wa ma sallaitu, kamu bukan bersolat. Wa nahnu shaimanu, kami sekarang kami berpuasa. Wa ma sumtunna, kamu bukan berpuasa, kamu terus di syurga. Kamu tak pernah merasa payahnya mengabdikan diri pada Allah. Wa nahnu mutawaddi'ati, kami dulu dunia berwudu, susah nak cari tempat wudu, tak boleh buka orang sembarangan. Pergi cari tempat sunyi, kami rasa susahnya wudu dulu. Wa ma tawadda'tuna, kamu tak wudu, kamu terus diciptakan dalam syurga. Wa nahnu mutasaddiqati, kami ini bersedekah. Duit kami ada sikit, mujahadah bagi sedekah bagi kami. Wa ma tasaddaqtuna, kamu bukan bersedekah. Jadi apabila sebut begitu, terdiam para bidadari syurga. Sebab betul kelebihan mereka ahli-ahli syurga daripada penghuni dunia ini bagaikan ratu-ratu di syurga. Okey. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Tak mendengar. Kenapa mau cerita bidadari lagi? Cukuplah tu puasa-puasa ni. Allah sebut cukup. Allah sebut lagi. Sifat mereka la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Keindahan mereka tu, mereka tak mendengar padanya lagwan, perkara yang sia-sia, dan juga perkara yang berdosa. Tidak ada percakapan yang menyakitkan hati. Nak sakit hati apa? Segala sifat iri hati telah ditinggalkan di dunia. Nak sindir apa? Perasaan tak senang telah ditinggalkan di dunia. Tak dibawa masuk ke syurga. Jadi semua perkataan yang menyenangkan. Jadi cukup setakat tu. Aqul qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Okey, wallahu a'lam muslimat. Okey. Jadi sebelum syurga ada lagi masalah yang perlu kita sempurnakan. Insya-Allah kita doakan. Wa ma ba'dal maut min dar illa jannah. Tidak ada lagi selepas kematian kehidupan, malaikat kehidupan di syurga ataupun kehidupan di neraka. Jadi ada soalan, Ustaz, bolehkah kita bawa sembahyang? Okey, ada saudara kita ada soal, bolehkah kita bawa sembahyang JC Brazil sebab ada lambang salib? Bolehkah bawa sembahyang? Okey. Jadi, saya kata tak apa tadi mulai ada saya cakap okey, saya jelaskan ni.
Allah sebut dalam Quran. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga orang yang berjaya, cerita tadi dengan hurul ain semua tadi. Jadi mereka tak sama, kehidupan mereka tak sama, cara mereka berfikir tak sama, cara mereka berpakaian pun tak sama. Jadi apa maksudnya ini? Tentang masalah pakaian. Sebab hadis ini menunjukkan memang tak sama kehidupan penghuni syurga dengan penghuni neraka. Tak sama, perlu ada beza. Rasulullah sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia daripada mereka. Okey, jadi sini tentang pakaian, kita tengok. Ada tentang pakaian yang merupakan pakaian sebagai satu adat satu bangsa. Contoh, orang Cina dia pakai, perempuan dia pakai macam chongsam kan? Chongsam. Okey, lelaki dia pakai apa terendak tu, baju kungfu itu. Orang Melayu, ni baju Melayu ni, sampit. Okey, orang Pakistan dia pakai kurta, orang Arab dia pakai jubah. Ini kita panggil pakaian bangsa. Tidak ada kaitan dengan agama. Abu Lahab pun pakai serban. Sebab tu Syekh saya sebut, tidak ada hadis yang sahih menunjukkan sunat kita pakai serban daripada perkataan Rasulullah. Cuma dia kata jadi pahala kita pakai serban apa kita niat ikut semata-mata ikut Rasulullah. Sebab Rasulullah pakai serban, kita nak sama dengan dia. Sebab tu contohnya Rasulullah SAW dia suka makan dua, kana yuhibbu dua. Rasulullah yuhibbu dua, dia suka makan labu. Jadi ada kita sunnah kita makan labu, ada kita sunat makan labu sebab Rasulullah suka makan labu. Okey, Rasul. Okey, kana yuhibbu zirah, dia suka bagian rusuk kambing. Rasulullah kalau kambing bagian dia suka makan rusuk kambing. Jadi ada kita sunat makan kambing. Ini hukum ini sebab pakaian dia, makanan dia, atas sifat dia sebagai orang Arab, kegemaran dia sebagai manusia. Qul innama ana basharun mithlukum, katakanlah aku ini manusia macam kamu. Jadi kita tak kata makan labu busuk sunat. Jadi macam mana orang yang belah angin tu makan labu busuk perut, jadi perut dia tidak aman. Sebab kita kata itu sebab apa? Sebab itu memang kegemaran Rasulullah sebagai seorang manusia dia biasa. Sama je macam kami. Kalau habis kerja saya memang tak ada makan binatang berkaki empat, perut tak diterima. Jadi perut saya tidak aman. Jadi kita bukan begitu. Sebab kita kata itu sebagai sifat yang maklum manusia orang yang memang gemar makan kambing. Kita makan kambing darah tinggi. Jadi kita ke sini pakaiannya, perbuatannya sebagai sifat seorang manusia. Jadi apabila semata kita buat saja tak dinamakan sunat, tak ada pahala. Sebab itu perbuatan manusia. Tapi bila jadi pahala, kita buat semata-mata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dapat pahala. Semata cinta sebagai anak, dia kata, aku tengok Rasulullah minat, aku paksa diri aku bagi minat untuk makan lambu. Sebab aku tengok Rasulullah suka makan lambu, aku pun paksa diri aku suka makan lambu. Nak bagi sama dengan Rasulullah. Okey, jadi begitu pakaian. Okey, yang kita sunnah ni pakaian wajib. Ini sunnah ni pakaian. Ini adalah sunnah wajib. Saya pakai sarung ni sunnah, saya pakai baju ni sunnah. Sebab sunnah yang wajib. Sebab Rasul buat apa? Ghatti fakhidai fa innal fadhara, tutup paha kamu. Jadi Rasul tak sebut tutup apa? Kalau tutup dengan seluar kah? Kalau tutup sarung kah? Kalau tutup dengan apa? Tak tutuplah. Tapi yang Rasul buat, tutup paha kamu. Jadi saya tutup, dia tak sebut dengan kain kah? Dengan seluar kah? Boleh faham tak? Nah, jadi yang kita kata jadi sunnah yang Rasulullah pakai itu apabila ada Rasulullah sebut. Okey, Rasulullah sebut pakai, contoh pakai ihram. Itu sunnah. Memang Rasulullah pakai begitu. Khudhu anni manasikakum, ambil macam tu Rasulullah pakai ihram begitu. Jadi kita pakai jangan apa? Jangan pakai lain pada itu. Okey. Satu. Yang kedua, jadi sini semua pakaian tak ada masalah kita pakai. Sekiranya dia masih, sebab itu adalah bergantung pada adat dan budaya. Harus kita pakai apa? Asalkan menutup aurat. Yang sunnah yang wajibnya asalkan menutup aurat. Okey.
Yang haramnya satu, man tasyabbaha biqaumin, sesiapa yang menyerupai satu kaum, kaum itu dia daripada mereka. Jadi menyerupai macam mana? Okey. Dia kafir sebab bukan sebab dia Cina. Dia kafir bukan sebab dia India. Dia kafir bukan sebab dia orang putih. Dia kafir sebab dia tak beriman dengan Allah. Sebab dia ada i'tiqad lain kepada Allah. Jadi sini, mana-mana pakaian yang ada lambang agama lain haram kita pakai dan boleh membawa kepada murtad. Satu ya. Mana-mana pakaian yang merupakan syiar agama lain, dia merupakan satu kekufuran. Contohnya, perempuan harus mereka berhias dengan rantai, tapi dia pergi buat kepalanya daripada salib. Sebab itu syiar orang Kristian. Tak ada pasal pun, memang pakaian untuk orang, untuk orang, tapi dia ambil pakai baju kuning, kain kuning macam Lilith Sami buat malam butang, kafir. Sebab dia menyerupai orang kafir. Dan pakaian itu lambang keagamaan. Dia pakai Santa Claus, sebab itu lambang orang Kristian pada hari Christmas. Sebab tu dia kata, man tasyafi qaumin, sesiapa menyerupai kaum, satu kaum, sekiranya pakaian tersebut pada agamanya, maka dia menyerupai agama mereka. Dia pakai salib. Sebab salib adalah lambang penjagaan bahawa Nabi Isa AS mati di salib. Sedangkan kita wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin wa ma salabuhu, mereka tak salib dia dan mereka tak terbunuh dia. Jadi kita beriman. Jadi kita salib itu satu kekufuran sebab mereka berdakwah Nabi Isa mati di salib. Okay, jelas ya? Jadi sebab semua lambang agama ni dia membawa kekufuran. Malaikat kalau jahil. Sebab akhir zaman ni dia tak tahu banyak hukum agama. Okey, jadi ingatlah, bendera Portugal ada lambang salib. Bendera Brazil ada lambang salib. Bendera Jerman ada lambang salib. Terbalik. Salib yang dibekukan. Bendera Switzerland ada lambang salib. Jadi haram sama sekali dan boleh membawa kufur kita pakai. Tapi sebab kita kebanyakan jahil. Sebab hukum agama dia tak tahu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku syai' fi tasalib illa naqadahu. Rasulullah SAW tidak tinggal satu benda pun ada pada tasalib, melainkan Rasulullah akan potong bentuk salib tu. Ada baju potong Malaysia atau potong ambil lama itu. Sebab kita sepatutnya tu, kita ini bangsa yang kalah, dia berbangga dengan orang lain. Sebab tu dalam ilmu ijtimah kita tu, dia bagi dalam kaedah dia zahir ta'sir wa ta'assur, mempengaruhi dan dipengaruhi. Kaum yang kalah ini dia cepat terpengaruh dengan kaum yang menang. Mereka itu disebut dua bangsa saja, orang Mongol dengan orang Rom. Orang Mongol apabila dia takluk negara Islam, dia akhirnya menjadi Islam. Mereka tertarik dengan agama negara takluk mereka. Dan orang Rom dengan Yunan. Sewaktu orang Rom berjaya menguasai Yunan, sebab orang Rom kehebatan mereka berperang. Sampai sekarang mereka jadi ganas. Mereka pun ganas. Orang Rom gladiator semua. Mereka tu yang lawan semua orang tu kan. Sejarah mereka memang kita tengok. Gusti gladiator tu ingat tu. Dia memang orang lawan orang sampai bunuh. Itu mereka boleh semua tu. Cuba baca sejarah Eropah. Mereka jadi pengganas. Jadi apabila mereka ni tak tahu apa, takluk Yunan. Yunan ini orang bijak. Socrates, Plato, Aristotle memang orang pemikir. Jadi mereka bodoh. Ambillah budaya apa? Budaya orang Yunan jadikan budaya mereka. Dua saja. Yang lain macam kita nak bangga dengan harimau malamnya. Jadi pakailah baju Portugal. Biarpun Ronaldo tu tak ada, bukan lagi bobo baca. Bobo tu pun tak ada perkeluargaan dengan kita. Tapi berbangga sebab kita bangsa yang kalah. Jadi ingatlah, jangan sampai menggadaikan akidah. Yang kedua, sekiranya pakaian tersebut merupakan syiar kefasikan. Contohnya, lambang Carlsberg, Liverpool, Carlsberg. Apa Manchester United, yang lambang Pak Iblis. Iblis pegang-pegang tu kan? Itu hukumnya haram. Lambang kefasikan, lambang apa? Yang apa kita panggil saw tu? Arab tu kan? Jadi lambang kefasikan itu je. Lambang kekufuran pakai dia boleh membawa kufur. Menjadi lambang kekafiran, orang pakai menjadi kafir. Lambang kefasikan
Kasut orang yang pakai jadi fasik sebab dia reda dengan kefasikan. Sebab dalam kaedah akidah kita, kaedah dalam akidah kita ya, jadi pegang keras. Tak hafal, ingat saja. Ar-rida bil kufri kufur. Reda dengan kekafiran merupakan satu kekufuran. Jadi kita letak bentang salib depan dada kita. Wal ayat billah, sumal ayat billah, sumal ayat billah. Merupakan satu kekufuran. Ar-rida bil fusuqi fiskun. Ar-rida bil fiskhi fusuqun. Reda dengan kefasikan, kemaksiatan. Lapang playboy, jual betina. Lapang kasut Arab, itu lapang kefasikan. Sebab zina bukan kafir, tapi dia fasik. Minum Arab bukan kafir, tapi dia fasik. Dia merupakan satu kefasikan. Makna berdosa orang pakai ini. Jadi cukup saya jelas ya? Jelas ya? Harap jelas ya? Okey. Ini tak ada masalah, nak pakai t-shirt ke pakai tak masalah. Asalkan tutup aurat. Jadi kalau kita pakai serban semua niat cinta kepada Rasulullah pakai begitu, dapat pahala. Okey. Jadi sunnahnya itu saya kata, pakai t-shirt sunnah. Sunnah yang wajib. Pakai seluar sunnah. Tak pakai seluar sebab apa? Kalau tak pakai seluar hukum dia haram. Jelas tu. Jadi sekarang kalau tak pakai seluar haram. Kita pakai seluar sunnah lah, itu tutup aurat. Sunnah yang wajib kita jaga. Okey, jadi selama sunnah lagi warna putih. Ilbisu min siyaqil abayah, sebab Rasulullah suka putih. Tak ada masalah. Okey, jadi aku qul ya hada wa astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. سلم اللهم الحق حقا واتباع الباطل باطلا واجتنابه ولا تجعل تكسنا علينا فنضل المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.